الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih lagi memberi peluang kepada kita untuk kita meneruskan hidup ini. Alhamdulillah. Marilah senantiasa kita menambahkan amal-amal baik kita. Mudah-mudahan kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam golongan hamba-hambanya yang soleh, insya-Allah. Malam ni start PKPB. PKPB malam ni ya. Ke malam esok? Malam ni 12 hari bulan, 13 hari bulan. Penuh kereta berjujuk ni hari ni. Kereta berjujuk. Mari mana kereta banyak ni? Daripada Johor orang sudah duduk rumah je bergerak juga maknanya. Orang kata PKPB sudah duduk rumah, stay at home, dia jalan juga maknanya. Mudah-mudahanlah insya-Allah, mudah-mudahan penyakit ni dia kokoh hilang lah insya-Allah. Walaupun angka dia naik banyak, angka dia naik banyak. Kadang-kadang nak hilang tu payah. Itulah penyakit. Tak. Penyakit ni dia nak mari derah, nak mari laju, nak hilang slow. Tu jenis penyakit. Dia mari demok, mari lalu. Nak balik slow je jalan, lambat. Tu tabiat dunia begitu. Allahumma salli ala Muhammad. Malam ni kita baca hadis yang ke-22. An Abi Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ara'aita idza sallaitul maktubat wa sumtu Ramadan wa ahlaltul halal wa harramtul haram wa lam azid ala zalika syai'a adkhulul jannah. Qala na'am. Rawahu Muslim. Wa makna harramtul haram ijtanabtuhu wa makna ahlaltul halal fa'altuhu mu'taqidan hillahu. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abi Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma, bahawasanya seorang lelaki telah bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abi Abdullah Jabir ni dia khabar ada seorang lelaki tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata lelaki itu, apakah pendapat tuan hamba? Apakah pendapat baginda? Terjemahan sini, apa pendapat engkau? Tak sedap nak terjemah engkau kepada Rasulullah SAW. Apakah pendapat tuan hamba? Oh, sedap lagi sikit maknanya. Tak, bahasa lama. Apakah pendapat baginda jika aku sembahyang yang wajib dan aku puasa bulan Ramadan dan aku halalkan yang halal dan aku haramkan yang haram,
dan aku tidak menambahkan sesuatu atas yang demikian itu. Adakah aku masuk syurga? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, masuk syurga. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan makna aku haramkan yang haram ialah aku jauhinya, dan makna aku halalkan yang halal, aku mengerjakannya dengan i'tiqad halalnya. Ada seorang lelaki pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, kalau ana puasa, ana sembahyang belaka hak wajib, subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Puasa bulan Ramadan pula 30 hari ataupun 29 hari. Dan saya mengharamkan hak yang haram dan menghalalkan yang halal. Masuk syurga tak? Nabi kata, ya, masuk syurga. Berdasarkan hadis ni maknanya dia semayang hak wajib-wajib je. Tak mayang dah sunat-sunat. Puasa pun hak wajib je. Tak puasa dah hak sunat. Masuk syurga dah maknanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Abdillah Jabir bin Abdillah Al-Ansari. Jabir adalah seorang sahabat yang tidak pernah mengikuti perang Badar dan perang Uhud. Dia tak pergi perang Badar dengan perang Uhud. Bapanya seorang sahabat yang terbunuh dalam perang Uhud. Ayah dia mati syahid dalam perang Uhud. Maka dengan kematian bapanya, mulailah timbul dalam hatinya semangat perang. Dan banyaklah antara perang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia menyertainya. Hadis yang diriwayatkan ada sebanyak 1,500 hadis. Ada juga jenis sahabat dia tak terlibat dengan perang Badar dan perang Uhud. Tapi ayah dia syahid dalam perang Uhud. Bila ayah syahid perang Uhud, mari semangat dia. Mari semangat. Dan lepas tu dia menyertai peperangan-peperangan dalam Islam, dan dia orang yang hebat yang meriwayatkan hadis 1,500 hadis. Ini namanya sahabat Abdullah Jabir, Abi Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari, iaitu orang-orang Ansar je ni. Orang Ansar, orang Madinah lah, orang Muhajirin, orang Mekah. Allahumma salli ala Muhammad. Kita baca orang syahid pun kita dah mari semangat juga. Tak? Dia, ayah dia mati syahid perang Uhud, mari semangat menyertai perang. Kita baca orang syahid mati perang syahid, tak semangat juga kita. Lambat cah. Nilainya, hadis tersebut pada asalnya memberikan suatu pengertian yang sungguh bernilai, iaitu hukum Islam yang disifatkan sebagai pokok atau rukunnya yang asasi tidaklah dapat dinilai tarafnya dengan hukum-hukumnya yang lain. Rukun Islam tu 5. Dah buat 5 tu. Tak boleh beza, tak boleh banding dengan orang lain. Ini terbukti dari pengakuan tegas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri kepada orang yang bertanya mengenai dirinya dikala telah mengerjakan segala sembahyang yang wajib dan puasa bulan Ramadan yang wajib. Di samping itu dia melakukan yang halal dan menjauhi yang haram. Baik dia, hak halal dia buat, hak haram dia tinggal. Menurut jawapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadanya bahawa ia akan masuk syurga dengan pekerjaannya itu. Dengan ini dapatlah diketahui betapa tinggi penilaian hukum tersebut dan keutamaannya dari yang lain. Maksud ni ialah, kata Imam Nawawi, nak beritahunya ialah rukun-rukun Islam tu tidak ada tolak banding nilainya. Seandainya seseorang buat hak tu pun masuk syurga dah, dengan syarat hak halal dia buat, hak haram dia tinggal. Tidak ada benda yang boleh menolak daripada
amalan, pahala-pahala amal hak yang wajib, hak yang dia buat. Ataupun dia buat hak yang halal, semua hak yang halal dia buat belaka, i'tiqad halal dia. Cukup dah untuk masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Kau turun ke sini. Kau rendah Jadi cukup dah. Buat atau cukup dah. Dan banyak hadis-hadis yang lain pun sebenarnya. Sembahyang Jumaat dengan sembahyang Jumaat, puasa Ramadan dengan puasa Ramadan, kafarah. Kafarah kepada dosa-dosa yang kita buat. Artinya kalau kita komit istiqamah, hadis minggu lepas baca istiqamah dengan rukun iman, dengan rukun Islam, masuk syurga dah. Cuma kita ni nak perbanyakkan hak yang sunat-sunat selain daripada hak wajib. Untuk apa? Untuk menjadi dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sebut dalam hadis lain. Hadis mana? Hadis yang lain. Hadis kursi apa? Hadis kursi. Allah kata, siapa dia yang bermusuh dengan waliku, siapa yang bermusuh dengan waliku, aku isytihar perang kepadanya. Siapa yang bermusuh dengan wali-wali Allah, aku isytihar perang dengan dia. Dan Allah kata, siapa yang mendekatkan diri kepadaku dengan perkara yang sunat, maka aku akan jadi pendengaran yang dia dengar dengannya. Aku menjadi penglihatan yang dia lihat dengannya. Aku menjadi tangan yang dia pukul dengannya. Bila dia minta kepadaku, pasti aku akan beri kepadanya. Bila dia mohon pertolongan kepadaku, kata Allah, aku akan tolong dia. Apa yang aku taradud, teragak-agak untuk lakukan, ialah ambil nyawa hamba-Ku yang baik tadi, wali tadi. Hamba-Ku benci kepada kematian, aku pula tak mahu untuk menyakitkan dia. Sampai gitu benar. Orang yang mendekatkan diri kepada Allah dengan yang sunat, hak wajib buat dah. Hak wajib semayang 5 waktu buat dah. Puasa Ramadan buat dah. Yang kedua-dua ini dengan tidak melakukan yang haram dan melakukan yang halal, Allah Rasulullah jamin dah masuk syurga. Syurga dah ni. Tapi kalau dia mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan perkara sunat, sehingga dia menjadi wali Allah Subhanahu wa taala. Wali Allah Subhanahu wa taala, Allah lah pendengaran dia, Allah lah penglihatan dia, Allah lah tangan yang dipukul dengannya. Maka dia akan dengar hak yang baik-baik, dia akan tengok hak yang baik-baik, dia akan ambil hak yang baik-baik. Maka orang macam ni, kata Allah Subhanahu wa taala, bila dia minta dengan Allah Taala, Allah takkan gagah, takkan hampakan permintaan dia. Bila minta tolong, Allah pasti tolong dia. Dan perkara yang paling hebatnya ialah Allah nak dia mati, tapi Allah tak nak menyakitkan dia. Sedangkan dia sendiri benci kepada kematian. Tak, kita ni tak mati kalau boleh. Tak, manusia ni ialah tak nak mati. Tak nak mati. Pasal apa? Sebab takut mati. Amalan kurang. Orang yang amalan banyak nak mati. Pasal apa? Nak berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tak akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala kalau dah mati. Manusia ni tak akan berjumpa dengan Allah kalau dah mati. Mati baru jumpa dengan Allah taala. Tapi kita takut mati. Pasal apa? Takut amalan-amalan kita tak cukup untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammad. Perkara mengenai kemasukan ke dalam syurga. Yang pertanyaan seorang tentang masuknya ke syurga. Pada hadis tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada menerangkan jawapan yang tepat terhadap satu pertanyaan dari seorang lelaki
Orang ni bernama An-Nu'man bin Qawqal. An-Nu'man bin Qawqal. Qaf waw qaf lam. Nu'man bin Qawqal. Nama jadi Qawqal. Mengenai dirinya sendiri. Dia tanya diri sendiri, tak tanya orang lain dia. Kalau aku buat gini guna, gini guna, gini guna. Tanya diri sendiri. Ni sahabat. Tak sahabat tak tanya orang, tanya dia. Kalau buat gini guna, buat gini guna. Ya Rasulullah, kabur kat aku satu perkataan yang tak pernah tanya orang lain dah. Kita tanya orang, buat gini guna, tanya orang. Nak kena kau orang kita. Kita kena kau orang. Kalau gini-gini guna tak? Bukan kita buat, member buat. Member ada, saya buat. Kena dah. Tu kita. Kita tanya soalan kadang-kadang kena kau orang. Sahabat banyak tanya untuk diri dia sendiri. Allahumma salli ala Muhammad, iaitu apakah pandangan atau pendapat Rasulullah apabila dia telah mengerjakan atau mendirikan segala sembahyang fardu dan berpuasa pada bulan Ramadan, dan tidak pula diterangkan perkara zakat dan haji. Mungkin kedua fardu ini belum lagi diwajibkan pada waktu itu. Apa sembahyang dengan puasa je, dah zakat dengan haji? Kata Imam Nawawi, dia kata mungkin pada masa itu tak diwajibkan lagi zakat dengan haji. Kemudian dia menambah kata dengan menerangkan bahawa dia melakukan perkara yang halal dengan iktiqad halalnya, iaitu harus dikerjakannya kerana halal, kerana tiada larangannya, dan dia menjauhi perkara yang haram, iaitu tidak mengerjakannya kerana ada tegahannya. Clear, soalan dia clear. Dia beritahu tu jelas bahawa dia buat yang halal tu sebab halal dia, tak ada tegang, tak ada larangan. Dia buat, dia tinggal hak haram kerana ada larangan-larangannya. Dia tak buat. Memang dia betul-betul istiqamah atas dua perkara itu. Dan dia tidak menambahkan sesuatu perbuatan sunat, iaitu yang tidak wajib, di atas perbuatannya yang telah dia kerjakan. Pendek kata, yang dikerjakannya hanya perkara yang wajib atau fardu sahaja, tidak yang sunat. Akhirnya dia minta penegasan, iaitu adakah dia masuk syurga. Jelas? Dia buat wajib ke? Mayang, pas mayang Isya balik, pergi balik, subuh balik, ataupun main subuh rumah je, tak mari surah. Wajib, dia buat wajib je. Bahaya ke ada ni? Bahaya ke? Jadi lama-lama tak mari surah, cukup dah tak? Juga dah. Tak? Cukup dah tak? Ustaz baca hadis malam tu buat wajib je. Hak pergi surah tu sunat. Tak? Hak wajib je. Jangan faham gitu pula. Makan nasi saja kenyang tak? Kenyang tak? Makan nasi je kenyang tak? Lauk sunat je. Nasi je. Ikan tak ada, ayam tak ada, kambing tak ada. Tak? Mana itik golek ada. Tak ada, nasi je. Sayur tak ada, kuah tak ada. Makan nasi je. Kenyang tak? Kenyang. Dah gerak tak makan nasi sama gerak tak? Allah, puasa tak? Tak ada ke lauk-lauk atau sayur sikit? Tak? Contohnya gitu. Jadi itu bagi orang yang maknanya minima. Nak kaunya minima, memang masuk syurga dah. Kalau buat tu je, masuk dah syurga. Tapi kenapa Nabi suruh buat sunat-sunat? Itulah lauk-lauk tu lah maknanya. Gitu. Inilah penjelasan pertanyaannya yang amat penting, yang memerlukan keperjawaban daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Jawapan itu telah pun diberikan secara tegas
menurut rupa dan bentuk pertanyaannya, dan tidak boleh ditambah atau diadakan syarat-syarat lainnya. Tak perlu. Tak ada kata masuk syurga dengan syarat muat gini. Tak. Nabi kata bahkan na'am. Nabi kata. Itu jawapan Nabi. Na'am. Mak Nabi mengiyakan apa yang dia tanya. Tak ada kata na'am bisyart dengan syarat gini, tak ada. Rasulullah mengatakan kepadanya sebagai jawapan, iaitu na'am. Ya, engkau masuk syurga. Nyatalah bahawa hadis ini menunjukkan secara terang bahawa orang yang menunaikan segala wajib, menjauhkan segala yang haram, akan masuk syurga. Itu poin dia. Poinnya ialah orang yang melakukan segala hak yang wajib, dia tinggal hak yang haram, dia buat hak yang halal, masuk syurga dia. Confirm masuk syurga dia. Selain daripada hadis ini, ada beberapa hadis lagi yang sama pengertian ataupun hampir sama tujuan dengan hadis yang ke-22 ini. Di antaranya ialah yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah dan Abi Sa'id dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi, "Ma min 'abdin yusalli as-salawatil khamsa wa yasumu ramadan wa yukhriju az-zakata wa yajtanibul kaba'ira sab'a illa futihat lahu abwabul jannah yadkhulu min ayyiha sya'." Thumma tala, "In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima." Surah An-Nisa ayat 31. Artinya Nabi bersabda, tiada dari seorang hamba daripada kita ni, mana-mana orang yang beriman kepada Allah, yang mendirikan solat-solat yang 5 waktu, puasa bulan Ramadan, mengeluarkan zakat dan menjauhi dosa-dosa besar. Dosa besar ada 7. As-sab'u al-mubiqat, 7. Apa dia? Yang ada hukuman had. Dosa besar. Bunuh orang, zina, mencuri sampai cukup nasut nisab tu, minum arak, tuduh orang berzina. Dua lagi tak ingat, ada lagi. As-sab'u al-mubiqat, 7 perkara yang menjadikan dosa besar. Bunuh orang besar. Kita nak marah, nak marah tak sedar bunuh orang. Allahu Akbar. Mari dulu ke 3-4 hari lepas, minggu lepas, ada orang Terengganu, dia katok orang curi pisang dia. Dia katok orang curi pisang dia. Dia tanah pisang, ada orang curi pisang dia. Dia katok orang tu dengan pisang, dengan benda apa, Allah Alam. Tak. Dia pelekong pisang atas orang tu. Pisang yang dicuri tu, dia pelekong atas orang tu. Mati orang tu. Dia dibicara tahun 2015 dia laku kini, dia bicara. Kemudian daripada 302 ke 304 daripada kena hukuman kena bunuh balik kepada penjara 12 ke 14 tahun itulah. Bunuh orang. Allahu Akbar. Curi pisang. Sakit hati. Tak. Kita tanam pisang. Tengok standar ada. Pisang baru nak masuk. Tak. Lagi ya. Standar ada. Tak apalah. Standar je. Tengok 3 hari ada pula standar lagi. Tak apalah, 2 tandang je. 3 hari tak ada pula standar lagi. Dia polok ni. Mari ayat awal tu. Tak. 3 hari tak ada pula standar lagi. Nata mana pula faham pisang aku ni. Dia keluar ayat tak boleh Tak. 3 hari standar pula tak ada.
limun tandang. Masuk limun tandang, dia pun italik belakang batang pisang. Tak. Dia italik belakang pisang, tengok yang kenang tu, jumpa dah. Natan ni rupanya bahan pisang aku. Tak, ketebang tak belakang, lekong pisang, mati orang tu. Ya kedok gitu, wallah alam cerita, kita khayal kita maknanya. Dah, mati orang tu. Allahu Akbar. Pisang berapa ringgit sadap? Ada satu ya? Satu ya dah sana? Satu ya lah, satu ya lah. 5 tandang, 500 ya. 6 tandang, 600 ya. Katok mati orang tu. Tak padang. Tak padang. Jadi 500 ya je curi. Tapi kita katok mati dia. Tak padang tu. Tak padang. Curi kerak tangan pun cukup nisab. Apa belah ribu ni? Cukup nisab dia. Belah-belah ribu baru kena kerak tangan. Tapi kena sakit hati. Tak sakit hati. Mungkin dia niat tak membunuh. Mungkin dia tak niat membunuh. Membunuh ditembak dah. Ataupun dia kerak anggolok dah ni. Tak. Dia katok tu nak ajar. Mati. Jadi mungkin jadi hukuman dia membunuh dengan tidak sengaja. Hukum dia. Allahu Akbar. Kena bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebesar. Ada sebesar. Tak padang. Allahu Akbar. Itulah kita tak ambil bahan kan pisang habis. Semua salah. Tak. Tak nak katok pisang kita habis. Silap katok mati. Wallahu a'lam bissawab. Itu kena berhati-hatilah. Kena berhati-hati. Pasal apa? Sebab kalau katok orang mati, kita dah buat dosa besar dah. Dia menghalang kita daripada masuk syurga secara mudah-mudah ni. Semayang dah, puasa dah, zakat keluar dah, haji tak urut lagi, tak mampu. Jadi tak buat dosa besar, maka kita insya-Allah masuk syurga. Yang 7, melaikan balasannya. Dia tak buat dosa besar dan menjauhi dosa-dosa besar yang 7, as-sab'u al-mubiqat. Melainkan balasannya ialah dibukakan baginya segala pintu syurga yang ia masuk ke dalamnya dari mana-mana bahagian yang dia kehendaki. Sampai gitu benar. Maknanya solat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, zakat keluar, haji tak wajib pasal tak ada duit, buat hak yang halal, tinggal hak yang haram, tak buat dosa-dosa besar, boleh masuk syurga. Dibuka pintu syurga tu dan boleh masuk ikut-ikut mana hak kita nak masuk. Itu hebatnya amal-amal Islam ni. Kemudian Rasulullah SAW membaca ayat yang bermaksud, jika kamu menjauhi segala dosa yang dilarangkan kepada kamu daripadanya, nescaya kami hapuskan daripada kamu segala kesalahan kamu dan kami masukkan kamu ke tempat masuk yang mulia. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu. Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar yang kamu dicegah daripadanya atau ditegah daripadanya, tak buat, nukaffir ankum sayyiatikum, kami mengkafarahkan kesalahan-kesalahan kamu. Hak cek-cek. Maknanya ada salah, tapi salah tu hak cek-cek. Hak besar-besar dah buat. Dengan amalan-amalan kita buat tu Allah kafarah. Allah apa dia? Allah apa nama dia? Hapuskan, kafar hapuskan segala hak cek-cek itu. Wa nudkhilkum mudkhalan karima, dan kami masukkan kamu dengan tempat kemasukan yang mulia, iaitu syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Menurut keterangan daripada Ibn Abbas bahawa seorang yang bernama Damam bin Tha'labah datang mengunjungi Nabi SAW. Lalu ia sebut kepadanya perkara sembahyang 5 waktu, puasa, zakat, haji dan syariat Islam semuanya. Kemudian apabila ia selesai menyebutnya, berkatalah ia, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah.
dan aku akan tunaikan segala fardu ini, dan aku akan jauhi yang dilarang aku daripadanya, tidak aku tambah dan tidak aku kurangkan. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, jika ia benar mengerjakan apa yang dikatakannya, masuklah ia ke syurga. Jadi hadis malam ni hadis suka, hadis tabsyir, hadis memberi berita gembira pada kita. Maknanya mudah nak masuk syurga ni, ya, mudah nak masuk syurga ni, iaitu buat ia yang hak wajib, tinggal hak haram, makan atau buat hak yang halal, insya-Allah masuk syurga. Mudah tak? Mudah. Tapi masalahnya ialah dia akan mari tengah-tengah jalan tu nafsu kita pula mari. Hak haram itulah hak jadi sedap. Hak haram tu jadi halangan. Orang buat belaka, kita tak buat. Orang untung, kita dok. Dia mari mikir, bodoh aku. Pasal apa? Pasal orang lain buat hak haram semua senang-senang belaka. Aku tak senang. Tak, pasal apa? Tak buat hak haram. Mari mikir lagu tu. Kita pun buat hak haram etek. Rugi. Menghalang kita daripada syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Itulah dia ujian kat dunia ni. Tak? Ya ke tak? Ya ke tak? Tak? Rasuah. Bahasa kita ni rasuah. Bahasa Arab kata rishwah. Rishwah. Ar-rashi wal murtashi finnar. Orang yang beri rasuah, dan orang yang ambil rasuah. Ar-rashi orang yang beri rasuah, al-murtashi orang yang ambil rasuah, finnar, neraka. Dia halang balik orang ni. Mudah ni, mayang dah, puasa dah, zakat dah, haji dah, buat hak haram. Dia menghalang daripada mudahnya kita nak masuk syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jaga-jagalah insya-Allah, berhati-hati supaya kita buat sentiasa hak yang dihalalkan oleh Allah dan tak buat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, halalkan yang halal dan haramkan yang haram. Pada hadis tersebut ada tegaskan bahawa An-Nu'man selain beribadah kepada Allah sesuai dengan yang diperintahkan pada waktu itu, yakni solat dan puasa sahaja, tak sebut zakat, ia menyatakan pula bahawa aku katanya halalkan yang halal dan haramkan yang haram, dan aku tidak menambahkan lagi amal-amal yang lain yang tidak diwajibkan. Artinya dia padankan sahaja dengan yang wajib itu. Ini berarti bahawa ia tetap patuh hukum yang telah ditetapkan, iaitu yang halal dikerjakan, yang haram tidak dikerjakan. Kerana kalau yang haram dikerjakan juga, lebih-lebih lagi kalau yang haram itu dari bahagian dosa-dosa besar, maka tentulah terdapat satu halangan yang menyekat masuk syurga. Kerana menurut pendapat yang diperolehi daripada hadis-hadis yang sahih, bahawa mengerjakan setengah daripada dosa-dosa besar menyebabkan terhalang masuk syurga. Allahu Akbar. Ya, orang yang dahulunya dan kenalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia dulu dia buat dosa besar, sebahagian dosa besar, dan tak bertaubat. Tak bertaubat mati. Buat dosa besar, kemudian dia tak sempat bertaubat, mati dia. Dia minum arak, tengah-tengah minum arak mabuk, awak kereta berlanggar, mati. Artinya
dia orang yang beriman, orang Islam, tapi dia buat dosa besar, mabuk, kemudian berlanggar mati, tak sempat bertaubat. Pasal apa? Mati tengah mabuk. Mengikut Abu Lais As-Samarqandi dalam buku dia At-Tanbihul Ghafilin, Tanbihul Ghafilin, orang ni lah ketika dinyatakan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syurga, neraka yang ketujuh. Neraka yang pertama dimasuki oleh orang kafir dan orang munafik. Orang munafik dulu, orang munafik dan orang kafir. Neraka yang pertama akan dimasuki oleh orang munafik. Orang munafik ni orang kafir. Orang munafik ni siapa dia? Orang kafir. Dia bukan orang Islam, dia orang kafir. Tapi dia melakukan perbuatan-perbuatan orang Islam. Dia tak beriman pun kepada Allah, tapi nak tunjuk baik. Nak tunjuk baik, nak tunjuk dia ni Islam. Dia semayang, dia puasa. Sampai tahap tu maknanya. Tak. Abdullah bin Ubay bin Salul ni ialah bapa munafik, kepala munafik. Dia semayang, dia solat. Nabi SAW, Assalamualaikum warahmatullahi, ada ujung kanan. Kadang-kadang tak sempat kanan, duduk ujung kiri tu. Nabi SAW, Assalamualaikum warahmatullahi, tak ada dalam ini. Assalamualaikum, ada lagi, ada sama. Tapi dia munafik. Artinya dia tak yakin kepada Islam, dia tak beriman kepada Allah. Dia hanya buat zahir daripada hak Islam. Itu orang munafik. Dan kita kata sama kita ni munafik-munafik tak? Munafik mu. Bukan, tak boleh kata gitu. Tak boleh kata gitu. Dia kita kena kata apa? Mu ni ada ciri munafik. Itu je boleh kata. Sebab munafik ni tak tahu. Tahu. Mu ni ada sifat-sifat munafik. Janji lawak sombong maknanya. Sifat munafik. Kalau ada pak-pak tu, barulah maknanya. Kata Abu Lais dalam buku dia Tanbihul Ghafilin, malaikat Jibril ditanya oleh Rasulullah, siapa yang masuk neraka yang ketujuh? Yang pertama ialah orang munafik dan orang kafir. Malaikat diam sekejap. Takut Rasulullah terasa. Dan Nabi tanya, siapa orang yang masuk neraka yang ketujuh ni? Mereka kata, umatmu, wahai Rasulullah. Umatmu yang melakukan dosa besar, yang tak sempat bertaubat, dan dimasukkan mereka ke dalam neraka. Dan api neraka pun tak nak sambar peringkat awalnya, tapi dinyatakan bahawa ini perintah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan akhirnya masuklah orang yang buat dosa besar ni ke dalam neraka dengan tidak dibakar mukanya dan hatinya. Tak dibakar mukanya dan hatinya. Allahumma salli ala Muhammad. Itu disebut dalam kitab Tanbihu Al-Ghafilin, orang yang melakukan dosa besar dan mati dia tak sempat bertaubat. Wal iyazubillah. Kerana menurut pendapat yang diperolehi daripada hadis-hadis yang sahih, bahawa mengerjakan setengah dari dosa-dosa besar menyebabkan terhalang masuk syurga. Di antara hadis-hadis yang ada yang menyatakan bahawa tiada masuk syurga orang yang memutus rahim. Yang pertama, dosa besar juga ialah orang yang memutus silaturahim. Balah adik-beradik, balah sama-sama Islam, putus silaturahim. La yadkhul jannah al-qati', Nabi kata, la yadkhul jannata al-qati',
Tak masuk syurga orang yang putus silaturahim. Sahabat dengar, balik, lari. Dia balik lari. Lari balik rumah dia. Pergi minta maaf dengan abang dia. Mari semula. Nabi tanya, pergi mana? Aku pergi minta maaf dengan abang. Pasal apa? Dengar Nabi kata, la yadukhul jannah al-qati'. Lama dah tak tegur dengan abang ni. Allahu Akbar. Kalau adalah kita ni yang balas-balas tu, maafkanlah. Dan orang yang dalam hatinya terdapat sebesar debu dari takabbur. Yang kedua ialah mari sombong. Walaupun sebesar zarrah, sebesar debu dalam hati dia, takabbur, sombong, dah masuk syurga. Juga orang yang berhutang hingga dibayarkan hutangnya. Allahu Akbar. Orang yang berhutang dibayar hutangnya. Dapat berita daripada sepupu ni, sepupu nak meninggal dunia ni. Allahu Akbar. Dah orang sangat dah. Tadi balik jantung 3-4% lagi dah. Khabar, kalau nak balik, baliklah momok dia kata, adik dia khabar. Dan disebut hutang dia. Hutang dia. Nak pergi pun tak danah lah ni kot. Sok PKPB dah. Dia kata khabarlah ke dia, khabar dia, saya halal lah hutang tu. Saya halal lah hutang tu. Allahu Akbar. Takut dia mati dalam keadaan dia teringat ke benda tu ni. Orang yang berhutang tak bayar juga hingga dibayarkan hutangnya. Begitu pula orang-orang yang beriman itu sewaktu mereka melalui siratal mustaqim, jambatan yang diberhentikan mereka atasnya untuk diperiksa segala kezaliman mereka yang telah mereka lakukan di dunia serta diputuskannya. Tengah-tengah naik sirat tu kena periksa situ, kena berhenti, tanya balik, mau lepas orang tak masa dunia gitu? Tak. Mau khepok orang tak masa dunia gitu? Khepok, lepas tu minta maaf tak dia? Tak lagi, lekat juga tu kezaliman tu. Allahu Akbar. Sementara itu di antara ulama salaf ada yang berkata bahawa seseorang lelaki akan ditahan di pintu syurga selama 100 tahun kerana dosa yang telah dikerjakan dalam dunia. Allahu Akbar. Tertahan di pintu syurga. Syurga nak masuk dah ni. Sekejap, PKP dulu. PKP juga dulu. Tak, 100 tahun. Allahu Akbar. Orang lain masuk neraka dah, kita duduk luar. Seksa tu, itu antara seksa akhirat juga tu. Semua ini dikatakan sebagai halangan atau rintangan yang menegah seseorang masuk syurga, walaupun tidak secara terus menerus, tetapi sekurang-kurangnya melambatkan masa kemasukannya. Habis dah. Alas sekali petunjuk hadis ni. Yang pertama, bahawa sebab yang utama sekali untuk seorang masuk syurga ialah ibadatnya yang telah dikerjakannya sendiri, seperti yang telah dikatakan oleh Nu'man serta diminta penjelasannya dari Rasulullah SAW. Yang kedua, akhlaknya atau tingkah lakunya yang baik terhadap hukum-hukum agama dengan cara mengerjakan yang halal, yang harus dan menjauhi yang haram atau tidak terlarang, sama ada yang berhubungan dengan agama maupun yang berhubungan dengan diri seseorang atau masyarakat. Yang kedua, bahawa harus bagi seorang meninggalkan ibadah yang sunat, iaitu yang diminta supaya dikerjakan secara sukarela. Boleh, sekalipun diakui bahawa yang sunat adalah untuk penampung atau penyempurnaan bagi kekurangan yang mungkin terdapat dalam perkara yang wajib atau yang fardu, juga untuk menambah dekatnya hubungan atau pendampingan seseorang kepada Tuhannya, sebagaimana yang akan diterangkan pada hadis yang ke-38 nanti. Maknanya dah habis itulah yang ke-38 nanti. Wallahu a'lam. Artinya cukup dah buat wajib masuk syurga. Hak sunat-sunat itu untuk menambahkan lagi dekatnya kita dengan Allah
Subhanahu wa taala. Tapi janganlah pula mendengar hadis macam ni buat wajib pun saja. Itu syarat masuk syurga. Itu syarat masuk syurga. Tapi nak baik, nak tinggi tingkatan dia, kena buat sunat-sunat juga. Wallahu a'lam bis-shawab. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.